Baik, sekarang kita bawa pada tata kelola baik dalam pentadbiran. Parit, bangkitkan peranan audit negara bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa, ketirisan dan sebagainya. Laporan jawatankuasa kira-kira wang negara, ya, itu penting. Walaupun ada orang yang meremehkan soal tata kelola atau rasuah, tapi kita baca aja laporan itu, banyak masalah. Laporan sepenuhnya akan dibentangkan dalam masa singkat ini, jadi saya hanya dapat daripada rumusan, ya. Umpamanya di antara contoh yang diberikan, kegagalan 104 ventilator daripada 136 yang diperolehi semasa pandemik. Ini PAC, jawatan kuasa kira-kira wang negara, rugi 505 juta ringgit, dan akibatnya 8,5 juta dos vaksin yang tamat tarikh luput, ya. Kemudian ketua audit negara bagi taklimat, kerugian wang awam sebagai satu contoh saja 700 juta ringgit kerugian. Sebab pertama, soal pengurusan program penanaman padi negara. Kedua, pengurusan pembangunan hartanah lada Langkawi. Ketiga, kawal selia senjata api di bawah KDN. Itu pengalaman-pengalaman ini harus diambil kira dan kita tegaskan tidak boleh berulang, kerana berbeza dari pengalaman lalu, kita telah memutuskan untuk mengambil tindakan sebaik saja dapat disahkan, ya. Pegawai atau pengurus atau menteri atau siapa saja bertanggungjawab harus dikenakan tindakan. Ini termasuk juga pengurusan dana syarikat kerajaan yang kurang memuaskan, termasuk di bawah tekun nasional. Ini terperincinya yang Muhammad akan teliti tatkala dibentangkan nanti seluruh laporan dari Ketua Audit Negara. Tan Sri, ini berkenaan dengan tata kelola. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya sangat teruja dengan pembentangan pergulangan pada petang ni. Tadi disebut berhemah, bersih dan cermat. Alhamdulillah, kita pun setuju. Tamanya saya nak sentuh berkenaan dengan subsidi berhemah dan cermat. Ayat ini, subsidi kalau tahun 2023 daripada 76 bilion telah meningkat kepada 81 bilion. Disparity is 5 bilion. Oleh sebab itu, saya nak tanya, subsidi ayam lebih kurang 2 bilion ditarik balik, ke manakah nak dibelanjakan subsidi ayam ini, sedangkan subsidi meningkat daripada 76 bilion kepada 81 bilion based on the belanjawan pembentangan pada tempoh hari. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak sebut, ralat ni satu perkara yang saya rasa bila kami membaca balik laporan belanjawan, ralat perbezaan dia 4.1 bilion daripada 623,500 ringgit meningkat kepada 4.6 bilion, more or less 4.1 bilion. Jadi ini satu ralat. Apakah perlu perkara-perkara begini berlaku dalam jumlah yang sangat besar dalam cukai tidak langsung negara ini? Ini perkara yang serius. Jadi saya harap Perdana Menteri nak ambil tindakan kepada Menteri Kewangan atau tidak. Yang kedua, ataupun kepada KSP bila berlaku ralat yang begitu besar. Yang ketiga, saya nak minta juga penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan tata kelola ataupun perolehan dalam Kementerian Kewangan. Yang mana satu kaedah, adakah ini satu kaedah baru yang dinamakan edaran ataupun anugerah luar sidang? Contohnya, kalau saya salah sila perbetulkan, anugerah edaran ataupun luar sidang kepada satu pembekalan radar yang berpusat di Kuching untuk mengawal Laut Cina Selatan, security item yang diberi kepada satu syarikat yang bernama Thales. Jadi itu saja, saya minta penjelasan dari Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan dengan apa tiga perkara yang saya bangkitkan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Walaupun tak bangkit berapa yang saya jawab, tak apalah. Pendang dia banyak melencong. Tapi subsidi saya akan ulas kemudian, ya. Ada dalam tajuk dia.
tentang ralat itu telah Timbalan Menteri Keuangan pertama telah jelaskan. Di antara edaran awal dengan pembetulan, jadi terpaksa sudah dicetak, itu masalah dia. Jadi dikenal pasti, saya dimaklumkan, jadi saya beritahu buat ralat saja, sebab kita tak boleh tarik balik buku itu kerana terlalu lambat. Itu yang telah dijelaskan ya. Soal Yang Muhammad, kalau saya boleh sambung ralat sikit. Sejak radar ni ini sebawah faktor keselamatan. Ada mata-mata menteri dalam negeri betul tahu. Bila soal kemudahan keselamatan, kadang-kadang dia tidak diumumkan. Ya. Tapi detail saya boleh berikan. Kalau yang diizinkan di bawah yang tidak menjah keselamatan, saya akan maklumkan. Jadi tetapi yang saya ingat ya, beberapa keperluan termasuk di Eskom, keperluan radar di Eskom, dan yang saya sebut tadi itu keputusan di bawah Majlis Keselamatan Negara soal security. Baik, silakan. Muhammad Tambun. Sebelum tu saya nak nasihatkan ya. Semasa penggolongan ini tidak boleh dikemukakan perkara baru sebab it's not fair kepada menteri untuk mengulang sedangkan dia tidak punya maklumat dalam berbagai. Kalau benda yang telah dibangkitkan boleh didapatkan clarification, bukan benda baru